Okay, Assalamualaikum semua anak-anak Umi. Okay, hari tu last kelas Umi ada bagi macam nota sebenarnya untuk awak lengkapkan. So hari ni Umi akan bincangkan dalam bentuk video supaya awak senang boleh isi balik dengan nota yang awak dah buat. Okay, kita tengok kat sini, kita pergi kepada sumber tenaga elektrik. Alright, so kat sini sumber tenaga elektrik, kita dah bincang hari tu kan. Dia kata aku guna bateri sampai habis. Okay, so ada korang masukkan je dekat dalam kita punya petak-petak ni. Okay, tolong simpan jadi nota dia dinamo kata kering. Apa yang kering? Sel kering. Aku okay, sekejap ni. Aku adalah akumulator. Okay. Aku adalah akumulator. G adalah generator. Bateri. Bateri ni bateri yang tak boleh dicas sampai S sel suria. Okay, bateri ni sebenarnya tak ada pun dalam nota kita tapi boleh gunakan. Last sekali adalah H, hydroelectric. Okay, so bateri ni tak payah masukkan dalam ni pun tak apalah sebab kita dah ada sel kering kat sini. Okay, hydroelectric. Okay, seterusnya litar elektrik lengkap. Satu litar elektrik lengkap mestilah mempunyai komponen berikut. Okay, apa dia? Pertama mesti ada sel kering. Kedua kena ada mentol. Ketiga kena ada switch. Dan keempat kena ada wayar penyambung. Okey. Okay, so kita tengok apabila switch ditutup. Mentol, switch ditutup maksudnya. Okey, kita ada switch ni tertutup. So kalau tertutup maksudnya arus elektrik boleh mengalir. So mentol akan menyala. Okey, seterusnya apabila switch dibuka. So dibuka maksudnya apa? Dia akan buka. Okey, switch terbuka maksudnya elektrik tu terberhenti kat sini. So mentol akan tidak menyala. Okey, senang je kan? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok kat sini. Okey, simbol komponen dan fungsi dia. Okey, kita pergi kat sini. Sel kering, simbol dia adalah dia kena satu panjang, satu pendek. Okey, fungsi dia apa sel kering ni? Okey, kita tengok kat sini. Korang boleh rujuk juga buku nota Sel kering untuk bekalkan tenaga elektrik. Okey, so switch pula kita tengok gambar gambar ni tertutup kan? So korang boleh je lukis tertutup macam ni. Okey, ataupun okey, switch. So apa tujuan switch? Memutuskan dan menyambung arus elektrik. Okey, perkataan arus ni mesti ada. Kalau tak ada, salah ya. Okey, seterusnya mentol. Simbol dia untuk apa? Mentol. Okey, sekejap Kami punya pen ada problem sikit. So, untuk mengeluarkan cahaya. Okey, seterusnya wayar penyambung. Wayar lurus saja. Untuk apa? Alirkan arus elektrik. Okey, kalau korang dah isi benda ni hari tu, tolong cek betul tak jawapan. Kalau salah, tolong padam. Nanti tolong letak dekat tepi katil, boleh tengok sebelum tidur. Okey, so gambar rajah elektrik ni adalah untuk korang tukar yang ada ni jadi gambar rajah. Gambar rajah guna simbol sahaja. So bila dapat gambar rajah, apa korang perlu buat? Okey, ni sel kering, letak simbol dia. Ni ada switch terbuka kan? So letak gambar switch terbuka. Okey, ni mentol. So tukar je gambar ni pergi dekat gambar rajah dia.
So, boleh letak kat mana-mana yang penting susunan dia mesti satu ni, mesti ada kat sini. So, letak je macam-macam mana pun. Panjang, pendek. Umi nak letak Swiss kat tepi. Swiss kena terbuka. Kalau awak buat Swiss ni tertutup, salah. Okey. Kalau lukis Swiss tertutup, jawapan awak adalah salah. Okey, sebab tengok pada dia punya litar asal. Okay, lepas tu letak mentol, sambungkan. Okey, contoh lain. Ada orang kata, okey Umi, saya nak lukis macam ni. Boleh tak Umi? Okey, dia dah lukis macam ni. Nak letak mentol kat tepi. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia mesti ada 1, 2, 3 benda ni. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok kat sini pula. Okey, so kita tengok kat sini litar. Sekarang kalau awak ingat kita ada 2, litar bersiri dengan litar selari. So, dalam kotak ni awak cuma perlu isi sahaja setulang awak nak letak kat belah mana. Mana-mana pun tak apa Yang penting dia punya yang bawah, penerangan kat bawah ni betul. Okey, so kita tengok gambar rajah dia. Okey, sekarang awak ingat dulu, kalau bersiri dia mesti duduk satu baris semua. Kalau selari dia mesti ada simpang. So yang simpang ni awak ingat kan, awak lukis dulu simpang. So gambar dia mesti ada bateri, mesti ada filtering, mesti ada Swiss. Awak nak lukis Swiss terbuka ke, Swiss tertutup ke, tak kisah. Lepas tu mesti ada mentol. Mentol tu mesti ada simpang. Okey, ada simpang. Inilah simpang dia. Sebab awak ingat ni simpang, awak lukis ni dulu tak apa. So satu lagi, tak payahlah ada simpang. Letak Swiss. Satu letak mentol. Okey. Alright. So penerangan dia, susunan mentol dia, mentol duduk bersebelahan. Okey, ni awak letaklah ayat elok sikit Umi nak tulis banyak-banyak ni, pen Umi ni pun dah tak powerful dah. Okey, so susunan mentol disusun secara bersebelahan. Yang ni pula mentol disusun selari. Okey, arus elektrik dia mengalirkan arus elektrik pada laluan yang sama. Okey, laluan yang sama maksudnya apa? Dilalui pada laluan yang sama, satu laluan. Tapi yang ni pula pada laluan yang berbeza. So, kalau dilalui kat sini pun laluan dia dah lain. Jika salah satu mentol terbakar, mentol lain, apa berlaku mentol lain? Tak menyala. Okey, jika salah satu mentol terbakar, mentol lain menyala. Okey, kecerahan mentol pula kat sini lebih terang. Kat sini pula adalah kurang terang. Kenapa kurang terang? Sebab dia dah gunakan lebih banyak kuasa filtering ni. Sekejap kuasa filtering ni lebih banyak digunakan sebab dia akan bagi kepada dua laluan. Alright. So kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang ni pun senang sangat. Okay, kita tengok kat sini. Dia kata menjalankan eksperimen mengkaji hubungan antara bilangan filtering dengan kecerahan nyalaan mentol. Nampak tak kalau awak tengok kita punya PM dengan PB kita dah ada. Ini adalah PM, ini adalah PB. So, apa tujuan dia? Untuk mengkaji hubungan antara, awak jangan tulis singkat macam ni, tulis penuh, okey? Ni Umi sebab Umi nak tulis cepat kat sini. So, mengkaji hubungan antara PM. PM kita apa? Bilangan filtering dengan PB. PB kita apa? Masukkan je kecerahan nyalaan mentol. Okey, awak tulis elok-elok sikit. Okay, hipotesis dia, ingat hipotesis dia mesti semakin bertambah semakin bertambah PM, semakin bertambah ataupun berkurang PB. So macam dalam hal ni,
kita akan guna semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Okey, so kat sini awak tengok balik. Siapa nak suruh check pun boleh bagi. Okey, dimanipulasikan adalah bilangan sel kering. Bergerak balas, kecerahan, nyalaan mentol. Dimalarkan maksudnya ditetapkan yang sama je. Apa dia yang sama? Tengok tu kita ada untuk dimalarkan yang ditetapkan adalah bilangan mentol. Sama je satu kan. Okey, so kesimpulan ni sebenarnya sama macam hipotesis. Cuma diguna jika maka. So, jawapan dia samalah. Jika bertambah bilangan sel kering, maka bertambah kecerahan nyalaan mentol. Okey, last kali kon sama. InsyaAllah memang senang. Tak faham boleh tanya Umi private terus ya. Okey, kita tengok kat sini untuk menyiasat hubungan antara bilangan mentol mempengaruhi kecerahan nyalaan mentol. So, sama. Ini adalah PM, ini adalah PB. So, masukkan dia dulu. Okay, dapat je soalan kertas dulu macam ni, mesti cari PM dan juga mesti cari PB. PB ni adalah hasil. Alright. So, dimanipulasikan isi situ bilangan mentol, bergerak balas isi situ nyalaan, kecerahan, nyalaan mentol. Okey, apa yang dimalarkan? Dimalarkan tu ditetapkan bilangan sel kering. Okey, bilangan sel kering. Dah habis dah. Contoh-contoh dah begini ni. Okey, so tujuan dia salin di atas untuk mengkaji hubungan antara PM. Apa dia PM kita tadi? Yang ni dengan PB. Apa dia PB? PM kita atas ni PM. Bawah ni adalah PB. Masukkan saja ni bacaan dia apa. Hipotesis sama semakin bertambah bilangan mentol, semakin bertambah PM, semakin berkurang kecerahan mentol. Semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan. Ini kita punya PB. Kecerahan mentol berkurang. Sebab apa? Sebabnya mentol semakin bertambah. Bila semakin bertambah, apa yang berlaku adalah kecerahan dia ni dia dah bagi. Bateri masih sama tapi dia kena bagi tenaga kat ni sikit, tenaga listrik kat ni sikit, tenaga listrik kat ni sikit. Jadinya mentol akan kurang cerah ataupun malap lah daripada yang asal tadi. Okay, dia akan semakin kurang cerah ataupun semakin malam. Masuk je dalam ni, dalam hipotesis. Kesimpulan sama, ambil je daripada hipotesis ni, tukar je jika bertambah bertambah bilangan mentol. Okey, maka berkurang kecerahan mentol. Senang sangat. Okey. Cuba tengok balik, cuba semak. Kalau tak faham boleh tanya Miss Melda.